Hari tu saya komen, you also tengok. Mungkin saya ulangi benda yang mungkin takut you kurang fahamnya lah. Okey. SWOT analisis saya pernah tanya kan. Atau orang dia letak SWOT kan. Atau aspek dia tak letak SWOT. Mengapa? Nak standardize ke tak nak? You ni macam, tengok ada sektor dia isu masalah cadangan awal je. Ada sektor, ada SWOT. I think kena standardize boleh? Okay, doktor. Yang bab tu sebab ada certain sektor je tak guna SWOT. Tapi boleh buat balik kot nanti untuk amendment. I think kena baiki. Okay, satu lagi. Masa you post SWOT ni, ada macam kurang betul lah. Mungkin I tunjuk satu contoh lah kan. Contohnya ini SWOT untuk siapa? Pelabuhan. Okay, strength, kekuatan diri sendiri tau. Okay, pelabuhan. Siapa ketua itu? Okay. Dia kekuatan dalamannya, rangkaian perkhidmatan global yang luas dan kuat. Pasukan pengurusan pengalaman dan stabil. Ini kita pernah cakap kan, ini bukan kita punya aspek kan, pengurusan yang macam mana kan. You patut tengok pelabuhan ni, apa kekuatan untuk perancang bandar ni kan. Boleh? Siapa orang tu? Fidaus apa nama tu? Pelabuhan. Siapa orang pelabuhan? Fidaus dengan Diana. You Diana Ya. Okay, Fidaus belum datang lagi. Fidaus tak ada lagi, tak apa. Okay. Kekuatan pelabuhan ini, you boleh ke you highlightkan aspek yang kita planning punya dalam SWOT ini supaya boleh effect you punya proposal tau. Okay, dari segi pelabuhan, apa kekuatannya you boleh highlight untuk cadangan you ni? Apa kekuatannya? Kalau pengurusan yang baik, ini bukan planning punya, tak effect you punya cadangan nanti. Perkhidmatan yang lengkap, macam mana tahu dia perkhidmatan lengkap tu? That's why, apa kekuatan you rasa pelabuhan ni? You cakap perkhidmatan global yang luas dan kuat, okay, mungkin boleh. Ketua pengurusan ni, I think buang sajalah, jangan masuk banyak. Perkhidmatan lengkap tu tak payah masuk. Okay. Hubungan lebuh raya tu, okay. Maksudnya pelabuhan dihubungi dengan lebuh raya yang bagus, boleh. Perkhidmatan global, okay. Okay, kelemahannya, penyelenggaraan UPS, semua itu nampak hati-hati tangguhkan pos waktu. Betul ke ini berlaku ni? Tapi bukan efek planning sangat. Apalah yang masuk-masuk lah. Pintu pagar terminal akan beroperasi secara manual. Semua sistem berkaitan dengan penyelenggaraan UPS tidak akan dapat diakses. Okey, ini kelemahan lah. Okey, teknikal dia. Tapi tak efek sangat UPS cadangan. So, opportunity tengok ia nampak ke apa yang disebut sini kurang guide dengan kita punya cadangan nanti tau. Pelabuhan ni, apa kesan kepada dia punya kawasan kajian? Ini yang penting tau. Ia cakap perkhidmatan global luas, hubungan akses yang bagus. Okey, itu mungkin bagi kita potensi lah kan. Okey, satu kekuatan. Kelemahannya apa pelabuhan ni? Kepada kawasan kajian ni. Kan? Mungkin you letak macam ni, okey lah. Opportunity, ini opportunity betul penting. Apa peluang pelabuhan ni bagi kita kepada kawasan kajian kita? Okay. Contohnya dia yalah dia ada container lah macam-macam kan, EPU lah, TEU kan. Kapasiti yang besar kan. So apa kaitan dengan planning ni? Opportunity ni. Dia memberi peluang untuk apa? Macam kalau ekonomi. Faham. Mungkin opportunity apa? Peluang pekerjaan ke? Peluang untuk pembangunan industri ke supaya senang ekspor dan import ke? Kan? Itu opportunity you kena guide dengan planningnya. Jangan semata-mata ini saja. So ringkaskan apa you tulis ini. Dan paling penting, you cakap dia handling the container kan, dengan cekap kan. So apa itu? Memberi peluang untuk apa pekerjaan ke? Memberi peluang untuk pelaburan industri, import ekspor ke? Kan?
Opportunity ni kait dengan planning punya supaya ada kaitan dengan dia cadangan lah kan. Nampak dia punya, maksudnya kawasan kajian kita apa opportunity diberikan oleh pelabuhan. Kan? Okay. Ataupun apa jenis kontainer yang boleh diuruskan, you saya beritahu sini kan, iaitu bukal, cecair, kering, semua boleh kan. So dia memberi peluang apa? Mungkin peluang untuk industri yang liquid ke, liquid maksudnya minyak sebagainya kan. And then kering ke, pecah ke maksudnya biochemical ke semua boleh kan. Itulah hal macam ni. Dia memberi peluang untuk berbagai jenis industri kan. Dia memberi barangan yang kering ke, pecah ke sebagainya untuk ekspor import lah kan. Ini peluang yang pelabuhan bagi tu. Boleh? Okey, boleh. Ini boleh ringkaskan tapi lagi bagus you tampakkan opportunity untuk planning. Okey. Threat itu macam cabaran ni. Adakah you nampak pelabuhan ni memberi apa cabaran? Satu, bagi saya nampak ini apa? Pelabuhan ni dia macam menutup kita punya pinggir laut tau. Kita dari dalam so tak nampak pesisir laut kan sebab pelabuhan ni macam tutup kita punya pinggir laut kan. Mungkin ini satu cabaran. Yes, dia memberi peluang industri, perniagaan, pekerjaan kan. Tapi dari segi pandangan laut ni mungkin terus ditutup oleh pelabuhan kan. Ni boleh cakap macam ni betul kan? Okey. Ataupun dia serang menarik trafik yang tinggi ke sebagainya lah kan. Ini cabaran sikit lah kan. Boleh supaya kita nampak pelabuhan ni dalam macam mana efek kita punya kawasan kajian dari segi potensi dan halangan tu. Okey, doktor. Yang lain tu pun sama. Tengok contoh perniagaan satu lagi. Perniagaan formal di pantai Pelabuhan Kelang terbanyak jenis aktiviti ditawarkan pada sebut. Kekuatan perniagaan ialah perniagaan formal. Itu saja. Orang perniagaan mana? Hello? Orang perniagaan ini perniagaan kan? Hello, doktor. Yes. Siapa nama you? Lupa lagi. Muhammad Fazli. Okay. Sazri Fazli. Fazli. I tengah suara you, I tahu muka you macam mana. Walaupun tak ada orang gambar. Tapi nama you tak boleh ingat. Kena tengok albumnya. Tengok muka so boleh bayan lah. Kurus-kurus punya. Itu boleh. Tapi nama ni susah lah saya. Okay. Perniagaan ini takkan potensinya strength kekuatan itu satu je. Perniagaan formal yang ditawarkan di bandar ini berbagai jenis. Itu je. Apa peluang atau peluang pula? Apa kekuatan perniagaan di kawasan kajian ini? Perniagaan berbagai jenis. Apa lagi? Itu nampak. Apa kekuatan perniagaan di sini? Memberi perniagaan yang menyokong kepada aktiviti pelabuhan dan pendastrian kan? Betul. Ada banyak macam semua. Itu kita masuk. Itu kekuatannya kan? Contoh ni adalah courier service lah. Logistik. Logistik. And then walaupun adalah juga pinjaman pelaisan kan. Maksudnya orang bisnes sebenarnya perlu pinjam duit. Betul. Itu yang kena highlight. Dia memberi berbagai jenis perniagaan betul. Okay. Yang apa? Yang menyokong yang support. Aktiviti pelabuhan. Itu kekuatannya. Apa kelemahan pula? Kelemahan kedai kosong dengan bangunan usang. Okey, banyak kedai kosong, bangunan usang. Apa lagi? Ada jenis perniagaan lain yang tidak wujud di kawasan kajian. Apa perniagaan tidak wujud di sini? Itu kelemahannya kan? Dia hanya terlalu pentingkan itu saja kan, logistik semua. Apa yang kurang? Macam kalau kurang tu untuk macam aktiviti tidak formal lah, doktor. Tak semesti. Formal pun banyak kurang kan. Contohnya, restoran ni macam pun tidak berbagai kan. Ada kedai mamak saja kan. Tapi dekat situ ada macam medan selera yang kita breakfast pagi tu. Itu informal. Tapi formal tu lagi tak cukup kan perasaan kan. Formal. Macam restoran. Macam yang pergi Masya Alam kan. Banyak restoran. Dia restoran pun tak ada kan. Restoran, betul restoran. Si formal pun banyak tak cukup tau. Macam restoran tak ada. And then perniagaan lain pun kurang kan. Apa perniagaan yang kurang ni? Macam pasar raya pun tak ada kan. Yes. And then pasar ada ke? Wet market pun tak ada kan? Ada. Sebelah yang kita breakfast tu. Betul. Sebelah, okay.
So, you rasa apa yang tak ada? Itulah kelemahan kawasan Kedah ini kan. Selain ada banyak kosong dan sebagainya lah kan. Okey. Okey, Doktor. Opportunity, peluang untuk perniagaan you ni, apa? Sebab yang pelabur. You tulis apa? You compare dengan Shah Alam, Kelang. Okey. You ni cakap apa pun tak faham opportunity ni. Apa opportunity nak beritahu ni ha? Tak berapa faham. Sebab perbandingan antara Shah Alam dengan Kelang. Pelabuhan Kelang dekat dengan Shah Alam, so dia akan ada macam relate sikit. You rasa Shah Alam dekat dengan Kelang? Ya, pelabuhan Okay. So dia ada bagi macam impak sikit kepada Pelabuhan Kelang. Apa opportunity ada? Apa peluang ada? Macam kilang-kilang tu pusat perindustrian. Ini dari segi perniagaan kan? Perniagaan. Testoy macam kita kena pasti ya. Testoy dari segi cadangan you ni buat nampak macam tak ada cadangan perniagaan baru kan? You cadang banyak, ada you punya cadangan ni macam edukasi lah, kan? Perumahan, infrastruktur semua kan. Perniagaan you memang tak cadang apa yang baru. Ada cadangan perniagaan baru? Tak ada kan? Tiada. Sebab perniagaan you tak nampak apa potensi, opportunity ada, apa peluang kita ada, you tak nampak tau. Kan? Peluang perniagaan apa? You tak nampak. Kan? That's why, kalau tak nampak, you cakap tak ada lah. You tak nampak apa opportunity ada. That's why you punya cadangan pun tak ada nampak ke arah perniagaan kan. That's why nampak lah, ini maksudnya you tak nampak potensial apa lah kan dari segi perniagaan di sini lah kan. Ya, betul. Sebab tu ni ada tau contohnya. Dia banyak industri, dia banyak pelabuhan. Maksudnya banyak company besar kan. Mungkin adakah perlukan macam yang dulu saya sebut itu, perniagaan yang jenis macam ekspor tu. Macam apa nama? Trade center kan. Pusat apa? Macam apa? Exhibition center ke, macam conference dan tempat ke, apa nama itu nama? Convention center kan. Mungkin itu opportunity. Itu mungkin opportunity. Kita kawasan kajian ni kekurangannya mungkin convention center ke, tempat pameran ke, tempat expo ke. Sebab sini banyak kilang, banyak company besar-besar, banyak pelabuhan. Mungkin di sini tempat yang sesuai untuk jualan gudang dan sebagainya. Itu saya pernah sebut dulu kan, mungkin ni opportunity tu. Okay. So cadangan patut ni ada. Ada ke cadangan tu? Aku lupa lah. Ada cadangan tu lah? Saya rasa kat Pasar 1. Ada kan? Convention center ke pasar? Convention center kat Pasar 1. Ataupun exhibition center, expo tu. Itu patutlah opportunity tau. Sebab katakanlah kilang ni mereka suka buat clearance sale kan, akhir tahun ke clearance sale kan. Biasa mereka buat di kilang sendiri. Tapi mungkin boleh jadi satu peluang, opportunity. Kita wujudkan pusat expo yang lagi elok lah kan. Mungkin combination of few factory lah kan. Dia sekali tu. Kalau buat satu. Itu mungkin tarikan besar tau untuk kawasan kajian kita. Akhir tahun je kita tahu, mungkin ada 5 kilang sekali. Dia jual dia baju lama ke, barang elektrik yang belum habis dijual ke, atau perapok ke apa kan. Itu mungkin menjadi sebagai tarikan utama untuk Kelang kan. Tak kalau barang mereka angkat pergi KLCC pula jual. Merugikan Kelang lah kan. So itu mungkin opportunity boleh tulis tau. Boleh? Boleh. Kena ada conference hall kan. Gudang ataupun ekspor lah pamerannya kan. Untuk jual barang kan, jual barang dia punya kilang dia barang kan boleh jual kan. Boleh. Pattern yang sama. Yes. Tak ada apa So pattern yang sama, you check balik SWOT. Jangan tulis macam tak berkaitan dengan kita punya kajian. Boleh Macam alam sekitar punya opportunity ni pelik lah. Macam sosial pula. Karangan muda dan tua berpeluang menyumbang parti. Ini alam sekitar punya opportunity kan. Tapi tulis macam sosial punya. Kan? Macam apa gotong royong punya pula kan ayat itu. Tak berapa betul lah. Apa opportunity alam sekitar ada sini?
Kalau tak ada. Tapi anda nampak threat, masalah mungkin banyak kan. Sungai tercemar ke, kan. Pinggir laut ni ditutup oleh pelabuhan, mungkin kita tak nampak laut dan sebagainya kan. Nanti mungkin banyak industri, banyak risiko pencemaran kan. Orang sekitar mana? Belum masuk lagi. Mana orang alam sekitar? Alam sekitar. Sudah masuk? Belum? Halo? Mana orang sekitar? Halo? Belum masuk? So, okay tak apa. Nanti you beritahu dia lah alam sekitar ni. Masalah pencemaran, okay, boleh lah kan. Tapi opportunity itu pelik ni ayat. Kalau tak ada opportunity, tak ada lah. Tak boleh masuk. Threat itu apa? Halangan, cabaran untuk industri ni apa? Mungkin ialah apa? Kalau tak ada, tak apa. Tapi I think alam sekitar mesti ada kekuatan sendiri dan kelemahan. Kelemahan itu mungkin pencemaran. Kekuatan ni mungkin cakap ada sumber daya sungai ke kan. Ada sumber daya pesisir laut kan. That's why ada orang cadangkan tak tahu, itu jadi tak jadi restoran tepi laut kan. Ada orang cadangkan di tepi laut itu namanya Esplanade dan sebagainya kan. So mungkin opportunity strength kekuatan sini ialah dia adalah sumber daya air kan, ada sungai, ada tepi laut, ini sumber daya adalah kan. Okay, ini mungkin kekuatan you. Opportunity ialah apa? Mungkin ialah you ada padang air yang boleh untuk pembangunan rekreasi ataupun pelancongan kan. Itu mungkin opportunity itulah kan, opportunity daripada sungai tak laut. Kelemahan mungkin ada pencemaran. Cabaran kalau tak ada, tak apa. Kalau ada mungkin cakap apa, cabaran ni apa? Kualiti sungai yang mungkin tidak bersega, memberi cabaran untuk pembangunan rekreasi dan sebagainya kan. So adalah juga kan SWOT ni. Tak apa, nanti I shall record down. Nanti you all dengar balik lah. Okay, satu lagi, you punya spelling error ada lagi banyak lah macam ni kan. Perasan tak? Kajian ke, KK kajian ke apa kan. Cek balik lah. So okay, so ini I think setakat ini saja. Semua orang cek balik punya soal lah. Kan? You punya soal ni baca pelik lagi lah. Tak berapa elok lah. Tak pandai buat lagi lah. Ini soal tu siapa punya? Design. Cabaran dia rasa tak ada. Okay, tak apa. Peluang yang ada apa? Tanah kosong. Laluan baca kaki. Mampu meningkatkan keselamatan. Pengguna potensi. Jenis penggerak sejarah. Kelemahan, landmark, kurang jelas. Ini urban design buat ini macam betul sikit. Apabila tak ada, kosong-kosong lah. Tak salah pun, jangan kalian tak masuk juga kan. I think urban design ni buat pun okey lah. Tepat jugalah kan. Tapi hanya opportunity ni ada pelik sikit lah kan. Pengirang grant, ada beberapa laluan berjalan kaki mampu meningkatkan kesempatan. Boleh jugalah. So I think urban design ni boleh lah rasa ada kena sikit. Okay? Boleh rujuk cara urban design buat macam ni. Ada sektor ni macam tak apa-apa kena. Okey, ini landscape kan. Ia punya kekuatan pertama ni macam potensi pula kan. Jalan utama, potensi menanam pokok. Potensi menanam pokok ni potensi lah, bukanlah kekuatan. Kekuatan ni apa? Membiarkan pokok yang cantik ke? Membiarkan kawasan hijau yang banyak ke? Kan? Itulah kekuatan you. Kalau cakap potensi tanam pokok, itu potensi lah. Maksudnya belum ada. Ini bukan kekuatan sekarang kan. Itu potensi untuk landscape lah kan. Kelemahan, zon penambangan tak cukup lah, landscape lembu tidak cukup, tidak cantik lah. Itu okey. Opportunity, potensi menanam pokok boleh. That's why nampak kekuatan pertama dan potensi pertama lebih sama kan. That's why kekuatan itu tak betul lah kan. Okey lah, landscape. Orang landscape ada? Halo? Tak masuk juga? Yang masuk ni orang apa ni? Macam mana tak ada je. Sudah 23 orang masuk. Orang landscape mana? Halo? Tak ada juga. Nanti tengok balik bagi lagi Okey, yang lain tu so I think tengok sendiri macam tu bagi. Okey, satu lagi saya komen dekat WhatsApp kan. Ingat, kalau you ada kelemahan, you ada cadangan, biarlah kelemahan dan cadangan itu boleh di-matching kan, boleh matchingnya kan. Mau contohnya you ada 5 masalah, so ada 5 cadangan. Boleh. Ataupun mungkin macam ni, 3 masalah campur dengan 2 potensi, akhirnya ada 5. So you buat 5 cadangan. Macam itulah supaya nampak sikitlah. Cadangan ni semua mesti diselesai melalui cadangan. Masalah mesti dapat diselesaikan oleh cadangan kan.
mungkin cadangan sebahagian itu dia cover potensi dia kan. That's why makin nampak sikit lah. Ha? Ibu cadangan ni berkaitan dengan mungkin SWOT ke apa. Janganlah ada you punya masalah terbiar je, tak ada cadangan. Ataupun ada potensi yang terbiar saja, tak diberi, tak diambil lah kan. Boleh Contoh ni cakap kekuatan ni rumah murah. So cadangan ni tak buat apa. Okey, tak apa. Potensi kan tak payah buat apa. Okey. Kelemahan. Rumah yang usang tak tidak dihuni. Okey, apa cadangan you? Okey, ada cadangan. Rumah yang telah uzur, okey, opportunity industri pelabuhan meningkatkan permintaan perumahan. So cadangan rumah baru ke? Ada. Penambahkan okey, mengapa tak cadangan rumah baru? Di sini sebut industri dan pelabuhan. Ya, di sini cakap opportunity ialah industri dan pelabuhan meningkatkan permintaan rumah kan. Tapi cadangan awal itu tak ada pasal pun rumah baru untuk pekerja. Tak ada kan? Kekurangan you lah kan. Yang tu doktor kami selesaikan dengan rumah yang usang tu kami baiki. Kami baiki lepas tu rumah dekat situ bertambahlah. Okey. Tapi rumah usang yang tidak dihuni tu kami tambah baik. Okey. Ya. Okey, ada satu lagi. You cakap perubahan untuk pekerja kan. So sekarang macam mana cadangan you ni? You rasa perlu ke kita buat perumahan untuk pekerja kilang? Kita tak nak campurkan. Okay, sekarang ni ikut isu baru ni, sekarang ni COVID-19. Kita Singapura ke Malaysia pun, dia ada satu masalah kan. Pekerja asing ni banyak mencangkit penyakit. Sebab apa? Mungkin tempat duduk mereka ni sesak dan sebagainya kan. So sekarang ni, adakah you nak wujudkan perumahan pekerja ni? Yeah. Sebab kalau perumahan biasa kita sekarang ni, rumah teres biasa, rumah apartmen biasa kan. Apabila mereka sewa, mungkin harga dia mahal RM1,000 ke apa. Nanti mereka akan masuk ke 10 pekerja dalam tau. Jadi sesak tau kan. Adakah you rasa mungkin patutnya cadangkan perumahan, sebahagian perumahan tu jadi perumahan pekerja je. Tak apalah, itu you fikirkan. Kalau tak boleh ubah cadangan, tak boleh ubah lah. Tapi ini patut you fikirkan lah sebab it's Bapak 8 kan. Final semester. Kadang-kadang itu sensitif pada isu semasa ni. Okay, tapi cadangan you ini kalau tak buat pun tak apa. Tapi at least you terfikirlah. Ataupun you boleh cakap lah rumah ustaz ni bagi jadi perumahan pekerja pun boleh juga. Maksudnya mungkin apa yang kita belajar daripada COVID-19 ialah mungkin kita perlu tahu pekerja asing tutup di mana tau. Apabila kita tak ada perumahan pekerjaan, perumahan pekerja kilang, kita mana nak cari pekerja asing ini contohnya? Kan kita susah cari kan? Kalau kita ada satu namanya perumahan pekerja, mungkin kita senang manage tau. Okey, apabila ada penyakit kita tahu. Biasanya perumahan pekerja ni sesak. Mungkin banyak penyakit. So kita boleh terus pergi sana siasat tau. Mereka ni sihat tak sihat kan. Kalau sekarang ni kita bersederak kan. Kemungkinan satu rumah Malaysia punya orang, satu rumah jiran itu pula pekerja asing kan. Dia bercampur-campur tau. Apabila kerajaan nak buat tindakan, susah kan. Mungkin ini yang betul ni belajar daripada COVID-19 punya experience kan. Mungkin kita kena wujudkan perumahan pekerja. Workers home kan. Ataupun squatters kan. Squatters kan. Bukan squatters, squatters. So mungkin boleh macam ni. Rumah usaha tu mungkin cadangkan pagi. Ataupun rumah kawasan tertentu yang ada perumahan balik tu. Mungkin boleh tukar sikit istilah dia lah kan. Mungkin jadi perumahan kerja. Ataupun cakap fasa berapa itu ada lupa. Dekat dengan kilang tu kan. Perumahan dekat dengan kilang kan. And then ada satu kawasan hijau besar. You cadangkan jadi kawasan rekreasi besar kan. Adakah perumahan apartmen itu boleh tukar terus jadi perumahan pekerja terus kan? So katakan macam tu lah, boleh tengok balik. Kalau tak nak ubah pun tak apa. Welcome Prof Dato'. Assalamualaikum semua, good morning. Waalaikumsalam, good morning. Proceed, ya. Waalaikumsalam Dato'. Good morning. Ya, okey, saya teruskan. Okey, sihat semua ya. Ya, tak perasan Dato'. Saya daripada office saya di Bandar Anstek. Wah, cantik office Dato'. Office cantik, kerjanya pun mencabar. Okey, bagus Dato'. Okey. Okey, saya boleh join ni sampai pukul 11 ya. I think tak lama macam tu, sekejap je. Okey dan okey. What today
Ini final presentation ke bukan? I think tak ada presentation lah, kita comment sajalah kan. Is it final one? Okay, Datuk, I think minta mereka buat presentation dengan video sajalah, submit nantilah 10 Ogos sekali hantarlah, boleh macam tu. When they have to submit? 10 Ogos, okay, latest one lah, 10 Ogos lah. 10 oh, so they still have time lah. Okay. Kita masuk markah final ni Ogos kan, akhir Ogos kan. Ya. So 10 Ogos masuk, sempat kita lagi nak baca, nak maki markah lah kan. Boleh lah, okay. Okay, Ataupun proceed. macam Prof tadi pun remind balik pasal presentation. Biasa kita ada markah presentation kan. So I think kalau presentation, you buat video je lah. 10 Ogos hantar sekali lah satu video presentation lah. Boleh kan? Boleh. I think good idea. Mana koordinator studio? Lama tak dengar suara koordinator studio. Mana pergi ya? Ikmal. Mana pergi dia? Ikmal mana? Tak masuk lagi ke? Mana koordinator kita ni? Timbalan koordinator siapa? Halo? Hilang ni. Student jangan mute video you mute audio saja. Mana pergi student ni? Mana koordinator? Hilang lah koordinator studio ni. Okay, tak apalah. Nanti you beritahu minta buat satu video overall punya. So jangan panjang sangat. Okay, you discuss balik. Mungkin overall ni presentation tak perlu berlama sangat. Kan biasanya 10 minit cukup lah. Ringkasan presentation je. Jangan panjang sangat. Tak payah semua orang present lah. Dr. River, yes. Talking about presentation, kita fokus kepada dia punya isu dan juga finally what ada cadangan ya. Boleh. Saya setuju juga. Yalah, mostly because dia tak boleh nak cerita everything kan everything dah report lah kan. Wah, Dr. Oliver rambut sudah panjang lah. Ya Allah, nak pergi potong lah, belum lagi. Lama tak, tapi okey, tak lama tak jumpa you. Ya lama lah, 4 belang tau. Tapi tak apa, walaupun panjang nampak lebih handsome lah. Tak lah, lebih tua sudah. Okay, proceed. Okay so kita start balik tengok itu mana kecil. So kita sambung balik. Nanti beritahu koordinator and then you all punya presentation. Kali ni you fokuskan saja introduction sikit and then your major findings. Okay, jangan setiap sektor present. You masukkan setiap sektor punya main problem and main potential je cukup. Mungkin setiap sektor 1-2 main potential ke main problem dia combine balik. Jadi overall punya SWOT analysis cukup. Buat satu overall SWOT analysis cukup. Okay, so introduction and then overall punya SWOT and then concept overall and then concept for the 5 puzzle itu and then conclusion cukup. Presentation video jangan lama sangat. Video biasanya tak payah sampai lebih 10 minit ni. Cukup lah. Ringkasan presentation je. Tak payah panjang punya. Jangan macam biasa punya kita sampai 1 hari present tu kan. Kalau video tak payahlah kan. Kita buat 10 minit cukup. Okay, nanti beritahu semua grup buat satu video overall. So thank of course submit final ini dengan video. Semua submit dekat website sajalah. Okay. Dr. Oliver, maknanya each group ada satu presentation ke apa the whole group one presentation? I think combine semua je lah, 10 minit cukup lah. Maknanya one final presentation. Yes, overall je 10 minit cukup. Overall, okay. Maksudnya mereka kena edit lah, combine dulu lah. Okay then, okay. Ada 5 puzzle punya cadangan, so mungkin satu puzzle ni 2-3 minit, combine sekali cukup lah. Tak payah lama lah. Main finding saja lah. Kalau lama sangat, kita pun tak larang tengok video lama sangat kan. Nanti hilang fokus tak apa je cerita. Kan? Okay, so... Doktor. Farah, okay. Doktor nak tanya, yang 10 minit tu termasuk yang intro, ringkasan dengan puzzle sekali ke? Yes, so ringkasan ni, buat satu slide SWOT analysis cukup. So, combine semua sektor, satu SWOT analysis cukup. Okay. Highlightkan SWOT yang betul-betul kuat punya saja. Jangan semua sektor yang masuk.
Maksudnya potensi utama kawasan kajian apa? Yang utama saja potensi utama. Ya, yang Masalah utama sahaja ya. cabaran utama je. Jangan masuk Cabaran utama sahaja. So satu slide je SWOT analisis untuk semua sektor cukup. Pengenalan pun satu slide je. So satu slide introduction, satu slide SWOT analisis. Yang lain tu fokus on cadangan. Cadangan lebihkan. So intro dengan SWOT ini satu slide je. Boleh ya? Okey doktor, boleh. Ini lebih pentingkan cadangan kali ini. Jangan panjangkan analisis pula kan. So untuk reporting kena bagi lagi ya. So you all punya cadangan awal ni nanti tengok balik Okey. Datuk macam tadi saya pun sebut kan, mereka kena tahulah kan sekarang ni pun ada masalah pekerja asing kan. Mungkin kita kena wujudkan perubahan untuk pekerja kan. Mungkin cadangan ni tak boleh ubah, tak apa. At least mereka tahulah kan, final sem dia student kan. Kena tahulah boleh masa kan. Yes, Prof nak tambah apa? Tak apa. Ini general knowledge kan, mereka patut tahulah. Apa you proceed dulu. Okay. So yang lain Oliver, yes. ada something yang saya miss to ask you. What happened to costing part? Okay, costing hari tu, I minta mereka cari sendiri daripada online lah. So, I think mereka pun banyak sudah ada cadangan certain costing. Tepat tak tepat, I think tak apalah. Janji masuk je lah kan. Sebab kalau costing yang tepat ni, sebenarnya mereka kena ada detail tu. Drawing tu, ada building design semua baru boleh buat. I think should be okay. Because dulu saya pernah buat RKK dengan Perwan Yusof di Kampung Batu Gajah. Kita pun buat general costing. Tapi costing you all, yang dulu dia punya costing tu underestimated, too far below. Jadi costing dia you tak payahlah sampai ke tahap apa namanya bagi detail costing like the quantity surveyor. Tapi you nak tahu costing ini, okay, let's say point saya begini tak, kita tak perlu sampai kita nak buat macam detail costing like quantity survey, tapi for this purpose enough for you to know this kind of cost, how much it costs, okay, and then kita nak lihat projek yang kita cadangkan ini feasible or not feasible, is it implementable or not. Nampak ya? Contoh lah, contoh yang mungkin tak realistik, you takkan buat. Contohlah kata-kata you nak buat satu bridge daripada kawasan tersebut ke pulau mana yang berhampiran, apa nama pulau tu? Student? Need your answer please? Okay, contoh, maknanya contoh, kita tak kata you nak buat satu jambatan yang menghubungkan kawasan kajian dengan Pulau Ketam, okey. Of course kita tak buat, tapi kalau katalah you ada cadang buat satu jambatan, you kena tahu berapa kos jambatan itu. Itu saya bagi you satu contoh senario yang macam tu. Faham ke? Okay, I need your respond. Faham tak? Faham. Okay, that's good. Jadi bila costing, walaupun general, tapi biar cost tu reasonable. Let's say kalau you cadang nak buat ada satu jalan yang mungkin possible you nak upgrade jalan daripada A to B point. Then what you have to know berapa per kilometer ke berapa costing dia. Yang itu saya nak beritahu pada you all, kalau saya dulu masa master saya buat costing, masa student masters saya minta dia buat costing, masa tu you akan lihat costing JKR very minimum, costing construction industry 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Zana? Zana mungkin boleh off, kalau tidak, kalau saya kuat itu ganggu you punya kerja nanti. Okay, sorry, saya dengan PA saya. Okay, jadi maknanya you buat costing yang reasonable. Okay, you all buat costing yang reasonable. Tapi untuk buat costing ni, you kena dapat sedikit data daripada check lah you punya kawan-kawan dengan konsultan ke, yang buat development ke, supaya bila you buat costing tu, kalaupun tak tepat, tapi at least 60%, 70% adalah reflection of reality. Okay, itu sajalah saya nak pesan. Okay, Prof, mungkin saya tunjuk contoh ni, student cadangkan ni, kawasan hijau ni kan, dia nak upgrade kawasan aplikasi ni kan.
Yes. Okey, pocket park ni, dia cakap costing dah RM50,000. Okey, saya mungkin tak risau sangat, main cadang saja RM50,000 tak apa. Tapi saya lagi risau ialah, siapa nak keluarkan duit itu? Aina mereka buat pelaksanaan ni, siapa yang keluarkan duit ini? Kalau boleh, saya tak suka you cadangkan MPK tau. Kalau semua MPK nak keluarkan duit, MPK memang tak ada duit ni. You cadangkan apa mekanisme yang sesuai. Mungkin kita nak ada program macam apa, anak angkat yang konsep kan. Kawasan hijau ni contohnya industri mana boleh ambil ataupun company mana boleh ambil angkat ni, dia yang keluarkan RM50,000, di upgrade ke kawasan rekreasi. And then dia macam mana dapat balik duit itu. Itu mekanisme mungkin saya lagi suka. Maksudnya jangan cadang je MPK keluarkan RM50,000, upgrade ke kawasan rekreasi. Itu satu kawasan 8 RM50,000 ke 10 kawasan 8 sudah RM500,000. Mana fikir banyak duit kan. That's why boleh student, I sudah komen dekat WhatsApp group semalam kan. You cadangkan siapa nak keluarkan duit ini, and then company itu macam mana ambil balik duit. Boleh? Okay. Ini siapa punya? Ini siapa punya orang? Halo? Ini siapa punya cadangan? Respon sikit. 3.2.7, 3.2.7. Mana orang ni semua ni? Tidur ke ni? Halo? Tak ada respon lah Prof ni. Tengok mereka ni Prof. Kena respon. Ini orang di mana? Belum masuk lagi. Tapi masuk suara ramai ni tengok. 26 Tengok orang. Kita tengok dia orang aktif ke tidak, tengok dekat chat box dia apa semua tu. Itulah. Ini siapa punya? Rekreasi 3.2.7. Siapa punya? Tak tahu. Tak tahu siapa punya ni. Yang cadangkan RM50,000 ni. Alamak, tak ada orang pula. Halo? Siapa punya sektor ni? Fasa berapa ni? Ini fasa berapa? Tengok jap. Oh, line tak bagus. Okey lah, tak apalah. Line tak bagus ni. Okey, line tak bagus, dengar je lah. So, I yang comment ingat So, you kena tengok ni. You cadangkan design, okey, dengan cost tu. You kena mekanisme, agensi pelaksanaan tu, jangan, kalau elak daripada PK jangan. Baik you cadangkan swasta, siapa yang ambil ni projek. Then, how the company can get the return. Contoh ni, ada ke you buat kawasan rekreasi ni, di mana? Nampak di tepi jalan kan? Ada ke kawasan rekreasi ni? Yes. Ada ke kawasan rekreasi ni? Mungkin sebahagian ina letak apa food truck. So at least company ni dia boleh sewakan tapak food truck ni. Satu hari mungkin dia tapak RM20 ke. Satu tahun dia tapak balik berapa. Kena kira sikit. Berapa lama company yang invest buat kawasan rekreasi ni, mungkin tengah sewakan tapak food truck ni, dia boleh ambil balik RM50,000 tu. Dalam waktu 5 tahun ke, 10 tahun ke. Dia kena buat satu mekanisme pelaksanaan lah. Maksudnya siapa yang belanjakan duit, and then macam mana the company will collect back the money lah. Maksudnya MPK allot dia buat macam tu lah. Projek anak angkat lah. You angkat kawasan kat sini, you upgrade, then you boleh collect the rental for the food truck ke, ataupun rental for the hawker store ke, untuk satu tempoh masa lah kan. Macam konsensus highway kan, tapi ini untuk kawasan rekreasi lah kan. So mungkin lepas 10 tahun, dia tapak balik lah RM50,000 tu. Maksudnya kita nak wujudkan konsep macam ni, supaya pandang kita lebih cantik, kerajaan tak memberatkan bebankan kerajaan lah kan. And then swasta memainkan peranan, and then boleh collect balik money lah kan. Itu saya cadangan lah. Yes. Boleh Boleh Doktor. Siapa namanya? Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Ini you punya cadangan kan? Ni saya punya pasal. You punya pasal lah? Okay. So ingat you punya pelaksanaan ni terlalu simple I nak bagi terperinci sikit. Jangan pelaksana berapa duit je. I nak tahu mekanisme siapa nak keluarkan duit. Mungkin cakap syarikat swasta. Okey, syarikat swasta. Nanti macam mana dia ambil balik duit ini? Ibu pinggiran sikit lah. Kalau sewa food truck satu hari boleh sewa berapa? Dapat RM10 ke? Okey. So berapa lama akan ambil balik? Mungkin sekali boleh 3 food truck. So satu hari boleh collect RM30. So berapa lama ambil balik RM50,000 tu contohnya? Cuma satu sistem pelaksanaan yang lebih efisien lah. Kan? Jangan semua berbebankan kerajaan. Akhirnya tak ada duit, semua tak buat. Akhir macam ni tu, sampah aja merata-rata tempat kan. Susah pula kan. Okay, so cadangan orang lain pun sama. You punya design cadangan memang macam-macam. Tapi mekanisme pelaksanaan itu kekurangan. Maksudnya siapa nak keluarkan duit, nanti macam mana ambil balik duit itu. Itu yang penting kan. Okay, boleh Boleh Doktor. Okay, macam ini cadangan cantik kan. Tapi kita buat aktiviti, biasa dia mesti orang datang main, tengok mesti nak makan minum kan. Contohnya macam last week saya pergi Taman Titi Wangsa tau. Ramai orang pergi, dia peliknya dia tak ada kantin.
Cafe ni tak ada. And then ada orang dah letak macam dia punya food truck di luar kan. Rugilah, mengapa dia tak nak dalam dia bagi orang letak food truck ke hawker ke supaya dia boleh collect rental kan. Rugilah. So orang buat food truck dekat luar tepi jalan tu, menguntungkan orang luar. Jadi dia tak perlu bayar sewa. Titiwan Se kerajaan keluarkan duit investment, cantikkan Taman Titiwan Se KL kan. Tapi dia tak pandai ambil balik duit tu. Kan? So bagi orang macam illegal business dekat luar, dia tepi jalan dekat parking di tempat food truck letak sana jual makanan. Patutnya kerajaan kena buat, kena fikirkan, you belanja ke duit, macam nak ambil balik duit itu melalui rental lah kan, businessman share the profit lah kan. That's why benda macam ni saya nak kalahkan. You jangan buat aktiviti and then merugikan saja. And then orang datang buat business food truck pun tak perlu bayar rental lah di tepi jalan saja. Tak boleh macam ni, you kena proper lah kan, how to collect money back lah kan. You semua pernah pergi itu Sunway Lagoon? Tak pernah pergi? Macam pergi Sunway Lagoon kan, dia jual makanan dia mahal tau. That's why you actually orang senang dapat balik duit tau. Orang travel dia pandai tau. Dia jual makanan minuman tau. Dari makanan minuman ni sebenarnya dia boleh ambil balik banyak duit tau. Tiket memang satu. Tiket mungkin dia bagi diskaun lah, murah-murah yang masuk kan. Lepas yang murah masuk, makan minum dia mahal tau. Actually ambil balik duit pun. Kan walaupun dengan diskaun punya tiket kan, contoh macam ni. That's why sometimes kita kena ada business mind sikit cadangan you ni semua belanja duit punya ni, puluh-puluh ribu kan. Tapi macam nak ambil balik duit itu. Cadangkan macam ni sama. Sampai 4 juta punya ni. Operating kawasan ini. Sebab ini memang komersial kan. Sama ada okey lah. So, apa mekanisme boleh gunakan? Contohnya ini siapa ni? Multi komersial. Kedai ini nak upgrade kan? Ini nak tambah baik kedai ni kan? Betul kan? Ini siapa punya? Saya punya pasal Doktor. Okey. Ini kedai nak upgrade kan? Belanja duit 4.5 million kan? Betul. Okey. Kedai upgrade ni, macam mana nak tambah balik duit ini? Pernah ke fikir mekanisme ni? You upgrade boleh belanja duit. Nanti macam mana tambah balik keuntungan ni? Cost ni? Sewa tapak berniaga Doktor dekat atas bangunan. Okey. Ini memang kedai swasta kan? Betul. Hello? Ya Doktor. Yes, kedai swasta. Siapa nak keluar duit ni? You minta setiap owner kedai tu keluar duit. Kalau dia cakap dia tak ada duit, macam mana? Satu direct kedai ni 10 owner contohnya. 5 owner cakap dia sanggup keluar duit. 5 owner tak nak keluar duit. Macam mana? Ni macam mana nak buat ni? Tak boleh buat lah kan? Takkan satu kedai buat, satu kedai tak buat, satu kedai buat, satu kedai tak buat kan? Tak boleh kan? So macam mana mekanisme ni? Jadi pelaksanaan ni kena fikir tau. Bukan senang tau. Bukan catatan senang. Nak laksanakan dia susah. Macam mana nak bagi semua orang kerjasama buat ni? Apa cara yang nak buat pelaksanaan ni? Yes? Orang lain boleh bantu juga. Apa you rasa idenya? That's why cadangan macam-macam. Akhirnya 50 tahun tak boleh dilaksanakan. Itu boleh jadi masalah sebenar tu. Plan cantik kan? Tapi siapa nak keluar duit ni? Upgrade ni. Apa cara boleh buat? Tak ada. Bagi inisiatif Doktor. Apa? Bagi inisiatif dekat pelabur. Okey, macam mana? Terang lebih lagi. Macam mana bagi pelapor macam mana? Untuk Siapa orang lain boleh bagi idea? Okey, mungkin saya bagi you share sikit lah contohnya apa yang berlaku di luar lah kan. I think semester lepas saya punya thesis student kan, macam you punya lah, you sini lah kan, semester 8 yang last semester. Dia buat satu thesis Ini satu projek betul tau, dekat area Pansar South sana, sebelah Pansar South. Kan, dia ada satu low cost flat tau. Okay, so mereka nak upgrade the low cost flat. Dia buat macam mana tau. Okay, low cost flat ini, dulu punya low cost flat ini, biasanya 5 tingkat je kan, ataupun 4 tingkat kan. So dia robohkan dia, lepas dia buat 10 tingkat contohnya. Dia selepas buat 10 tingkat, maksudnya 5 tingkat ni akan bagi balik owner lama duduk. Free. So owner lama ni, dia pindah keluar mungkin setahun. Selepas rumah siap, dia masuk balik. So 5 tingkat bawah ni, okay, bagi balik owner yang lama. 5 tingkat yang extra ni, pemaju boleh jual tau. Akhirnya, pemaju keluar duit untuk bina keseluruhan balik tau, redevelopment balik. And then dia dapat keuntungan daripada jual 5 tingkat extra itu. 5 tingkat ni kira free, bagi balik owner. That's why owner tak rugi. Dia dapat extra, extra better building lah kan, new building. Better facilities kan.
factor infra kan. So dia kira owner ni dapat free me upgrading tau. Tapi pemaju pun tak rugi. Sebab apa? Dia boleh jual 5 tingkat airport extra tu. Ini mekanisme kadang-kadang kita fikirkan tau. Macam mana private yang masukkan duit menguntungkan owner tak boleh keluar, tak payah keluar duit, dia enjoy the better punya facility upgrading. Tapi developer yang keluarkan duit itu dia tak rugi, dia boleh jual something tau. So ia macam tangan ni, kalau minta satu pemaju lah keluarkan duit, PKNS pun boleh ke, private punya IOI ke pun boleh. Okay, macam mana dia dapat boleh duit ini kalau dia tolong upgrade ini kan? Ini redevelopment ke hanya upgrading saja? Upgrading saja kan? Tak, bukan redevelopment kan? Tak payah roboh balik kan? Bukan doktor, bukan. Upgrading saja. Upgrading je. Kalau upgrading, you cantikkan fasad saja, you cantikkan rooftop garden saja. Kalau minta satu pemaju, contohnya PKNS ke apa company ke IOI ke, dia buat ini benda, dia macam mana ambil balik duit ini? Ada ke rooftop garden ni ada business punya elemen yang dia boleh dapat balik rental ke atau dia boleh jual? Ada ke macam itu mekanisme? Ada, So sama cadangan you kena fikirkan. You sebab buat rooftop garden yang cantik ni, you mesti ada aktiviti apa, perniagaan ke, you nak letak gerai ke, you nak letak apa aktiviti kan. So ataupun ada ke pemaju yang keluarkan duit ini, dia dapat hak milik di pompong ini contohnya. Yalah owner di bawah ni dia boleh guna pompong ni secara free. Tapi orang luar mungkin datang pompong ni kalau dia dapat event, mungkin dia kena sewa tapak. Okay, itu tempat lah pemaju mungkin dapat balik duit tu. Contoh lain apa kenduri kahwin di atas tu. Mungkin kena bayar duit kepada pemaju itu. Maksudnya pemaju ada hak untuk berkumpul, collect the rental lah kan. For the event happen on the rooftop kan. Rooftop kan so cantik kan. Orang nak ambil gambar ke, nak shooting ke, buat filem ke, nak buat konsert ke, kan? Ataupun nak buat kenduri ke, mungkin dia kena bayar rental to the developer. So developer yang helping this area upgrading ni, mungkin dia ada satu mekanisme yang dia boleh collect balik the rental lah. Akhirnya dia dapat balik duit yang macam ni lah. Tapi owner bawah ni mungkin dia boleh pakai ni secara free. Orang luar ni kena bayar rental kan, supaya owner tak rugi. Tapi developer dapat juga profit from the income collected from external punya orang. Boleh? Mungkin gerai ke, mungkin event punya rental ke, boleh cadangkan itu yang mekanisme pelaksanaan you kena fikirkan. I think aspek ini perlu masuk lagi pelaksanaan. Ada kan tadi million kan, 4.5 million ke berapa kan? Ini. You kena fikirkan lah. 4.5 million bila dah dapat balik ni pemaju ni? Contohlah macam ni benda lah kan. Sebab upgrading ni macam mahal, tapi kalau dia bagus, rental berapa? Contohnya kena cari online sikit lah. Biasanya orang sewa satu dewan untuk kenduri kahwin satu hari, berapa rental dia? Dari sana boleh angkakan tau. Sini kalau kita nak sewa orang, berapa boleh dapat? Ni jangan catat satu benda yang not realistic kan. Okey, kalau biasa nak sewa tapak untuk kenduri kahwin satu hari berapa ribu? Contoh 5,000. So boleh ke you sini juga sewakan 5,000 satu hari? Kalau boleh, kalau satu bulan ada 2 kali kenduri kahwin, satu tahun boleh dapat berapa banyak duit? Kira sikit lah. So berapa lama boleh dapat duit ni kan? Ataupun apa cara lagi you boleh buat ni? Ataupun orang nak buat movie ke, filem ke, kan? Ataupun buat event sport apa ke, extreme sport ke, aktiviti ke yang boleh dapat balik duit. You boleh catatkan lah. Maksudnya, you sekarang ni paket ni, planning ni kita kena fikirkan juga pelaksanaan. Kan? Tak boleh catat saja, akhirnya memang tak boleh dilaksanakan. Boleh So semua pasal fikirkan sendiri. Macam mana utilize your proposal to gain money kan? To get the return. Boleh Boleh doktor. Ini masalah designer ni, dia tak pandai fikir pelaksanaan ni, tapi kena fikirkan So ini semua sama. You boleh cadangkan duit belanja berapa, tapi I lebih suka you fikirkan macam mana collect balik the money. And then who will invest this money. Okay, macam ni semua sama kan. You upgrade area ni, lepas tu boleh ada papan iklan kan. Mungkin papan iklan ni satu sumber collection money kan. Betul. Mungkin juga siapa yang invest upgrade this area dengan landscaping semua. Tapi signage ni, MPK cakap bagi you peluang collect money. That's why ni macam privatization kan. MPK bagi you peluang upgrade the area, buat tanam pokok ke, petis roadway semua cantik. Tapi signage ni, mungkin collection MPK ni akan bagi balik dia. MPK yang collect rental kan, buat ini signage. Iklan kat advertisement kan. Mungkin dia bagi balik company tu. So company tu boleh collect money kan. Kena catatkan macam tu lah. Itu mekanisme pelaksanaan. Sekarang ni macam ni hodoh kan. Kalau nak upgrade cantik, macam mana tak buat balik duit kan? Mungkin mekanisme macam ni lah.
advertisement board itu. Sekarang ni advertisement banyak pun swasta punya kan, macam tempat Fikri tu kan, semua itu private punya kan. Mungkin area ni bikin allow company itu, contohnya sewakan tapak ataupun signage kan ni, notice ni kan, advertisement ni kan. Boleh you cadangkan macam ni benda. Apa you cadangkan, macam mana boleh dapat duit balik, itu penting. Supaya boleh kira dekat costing sana. So costing ni bukan ni berapa banyak dibelanjakan. Costing ni termasuk berapa belanja dibelanjakan dan bila dan macam mana nak ambil balik duit ni. Ini costing yang betul. Macam apa account kan, ada debit and credit kan. You belajar account ke? Siapa ada belajar account? Tak ada? Ada kan? Entrepreneurship, usahawan kan. You mesti ada debit and credit. Duit masuk, duit keluar kan. You tak boleh minta duit keluar dia. Tapi tak ada duit masuk punya. Ini pelaksanaan memang tak boleh dilaksanakan. Impossible to be implemented kan. You tahu belanja duit tapi tak tahu macam mana ambil balik duit. Boleh So kena pos satu account lah. Kan? T ni account T kan. Dulu belajar account kan. Satu tempat duit masuk, satu tempat keluar kan. Jadi mesti balance kan. Kalau tak balance macam mana kan. Keluar je tak masuk punya. Boleh Boleh Doktor. So I think pelaksanaan ni kena improve sikit. That's why I think planning ni kita student ni panggil lemah dari segi finance atau ekonomi. You punya design macam sudah okey lah. Tapi ekonomi and finance memang teruk. Cadangan you nanti semua dalam amali je, tak boleh keluar. Kan? Sampai 10 tahun pun tak boleh laksanakan. Sebab mekanisme tu tak ada. Semua tahu belanja duit, tak tahu macam mana belanja duit kan. Ini fasa siapa ni Okay, smart city sebagainya lah kan. Okay, I think cadangan detail ni nanti you semak balik. Saya tak rasa aku suruh komen kan. You punya diagram atau orang punya diagram tak jelas sebagainya kan. So sendiri cek balik, kalau tak jelas tu baiki. Kalau jelas tu okey. Tapi pelaksanaan ni ingat masalah besar. And then cadangan you ni jangan lupa cek balik dengan masalah. Setiap kawasan punya masalah telah selesai ke dengan cadangan you. Jangan you cadangan lupakan you punya masalah. Masalah masih dibiarkan. Itu kena cek balik kan. I cakap you punya masalah dengan cadangan you mesti hilang kan. Jangan lupakan masalah itu semak sendiri Okay, I think bagi saya punya cadangan, akhir sekali, I think dalam WhatsApp group bulan lepas ke, I pun sudah cakap, you akhir sekali kena ada satu sektor pelaksanaan kan, overall punya. Ini sekarang ni pelaksanaan ni setiap fasa ke overall? Ini overall sudah ada satu overall kan. Tapi overall ni sebab budgeting saja kan. You perlu masukkan mekanisme pelaksanaan kan. Maksudnya, ada cadangan, ada ke kawasan ini nak ucurkan satu institusi baru. Institusi pelaksanaan baru. Siapa ada idea apa ke? Hello? Mana Ikmal ni koordinator ni? Sudah masuk? Tak ada juga? Uish, apalah koordinator ni? Sudah pergi mana dia ni? Hello? Betul tak nama dia Ikhmah? Lama sangat lupa nama dia. Betul tak Ikhmah? Betul. Hello? Betul Mana dia pergi ni? Ini kalau tidak dia macam sudah sesat dekat MCO ni. MCO je dia pun sudah sesat lah. Tak tahu pergi mana lah dia. Okay, so sekarang ni siapa yang ambil alih kerja ni, koordinator ni? Masih dia ke orang lain lah? Siapa beritahu sikit? Sekarang ni siapa yang koordinat semua ni? Masih dia ke orang lain? Hello? Hello? Siapa nak suara sikit? Tak berani suara. Sekarang ni siapa yang koordinat semua ni? Masih koordinator ke orang lain lah? Hello? Hello? Yes. Siapa nak bersuara? Farah. Betul ke Farah itu? Yang siapa itu Farah kan? Betul Hello? Ya, Farah, antanya sikit. Ya, hello. Ini kerja overall ni. Siapa yang koordinat? Kalau untuk bypassal ada 3 design coordinator. Saya, Iqmal dengan Firdaus. Tapi untuk kelas masih lagi Iqmal. Tapi maybe dia punya line tak okay kot. Dia sudah join ke? Dia ada join sini? Ada? Dah.
Dia dah join Okey, dah. maksudnya dia masih lagi koordinator lah. Ingat you tukar koordinator ni. Okey, masih dia lah. Dia masih lagi. Yes. Okey, so ada masalah beritahu ah. Okey, so overall Okay. nanti you fikirkan macam mana bagi kerja, kena ada satu overall punya pelaksanaan. Okey, contohnya, okey, ini Syakira bercakap kan, cadangan jawatankuasa pelaksana ke apa. Kalau boleh you cadangkan satu jawatankuasa ke apa kan, siapa yang tolong manage and monitoring kan. Monitoring ni penting tau. Kan, you cadangkan benda ni banyak kan, nampak ni. Banyak projek ni kan. Siapa nak monitor ni pelaksanaan ni? MPK selaku local government. Tapi duit keluar biasanya daripada private company. And then nak sewa tapak ni semua pun private company. Benefit to the local people. So sini ada berbagai pihak tau. Ada kerajaan, ada swasta, ada local people kan. So siapa nak monitor the project ini? Kalau private project biasanya ada pemaju utama kan, the main developer kan. So sini apa? Siapa nak jadi jawatankuasa pelaksana? You kena cadangkan. So dia yang monitor ni projek ni boleh dilaksanakan tak boleh dilaksanakan. Nanti siapa keluarkan duit, nanti siapa ada hak untuk sewakan tapak, ambil balik duit dan sebagainya kan. Mungkin dicatat bawa MPK boleh, tapi kena ada unit khas di MPK lah. So pelaksana ambil orang, you kena tengok balik mekanisme ataupun structure kan, the structure MPK semasa, boleh ke kita wujudkan satu unit khas kan. Tapi unit khas ni tak boleh tak daripada planner saja tau, tak cukup tau, sebab ini pelaksanaan. Mungkin unit khas ni dia kena ada member from planner, mesti ada member daripada pelaksanaan sebab dia melibatkan projek baru, bisnes baru kan, atau bisnes lama kan, termasuklah tapak gerai, food truck sebagainya kan. So mungkin kena ada pegawai daripada pelaksanaan kan. Licensing punya MBK licensing punya officer mungkin kena wakil dalam unit juga kan, berkaitan dengan licensing kan. Planner kena ada, mungkin arkitek pun kena ada kan. And then mungkin kesihatan dia orang kena ada kan. Semua projek ni makan minum ni semua melibatkan isu kesihatan kan. So mungkin pegawai kesihatan pun kena ada. That's why kena wujudkan satu mungkin unit khas macam pelaksanaan ni. Consist of town planner kan, health officer, licensing, mungkin finance pun kena ada, kewangan dia orang kan. Supaya dia boleh one stop macam satu one stop lah kan. Center to manage all the project, nanti macam mana collect the funding dan sebagainya lah kan. So cadangkan satu unit khas mungkin sesuai lah, atau jawatankuasa khas lah kan. Boleh kan? And then jadual ni kena bagi lah ikut komen tadi saya lah kan. Ada projek, ada cost, agensi pelaksanaan kena ada. Ini banyak tak masuk lagi, kena masuk. Impact cadangan, tapi lagi penting ini ialah macam mana ambil balik duit ini. Yang belanja 120,000 macam mana dapat balik. 600,000 macam mana ambil balik. Itu yang penting Mungkin saya tak nak persoalkan kos ni betul-betul. Memang susah dipersoalkan. Kecuali you ada detail punya drawing. Tak apa, you cadang saja. Macam tak tahu sebut kan. Memang costing ni tanya pihak A dengan pihak B. Dua costing tu boleh beza sampai 3 kali ganda pun boleh. That's why tak apa. You cadang saja. Tapi pentingnya sekali, you nak you belajar tau. Selepas you tahu cost tu, apa nak ambil balik duit ini. Ini yang planner kena fikirkan. QS boleh tolong kira costing, tapi macam mana ambil balik duit, ini bukan kerja dia. You kena fikirkan sendiri. Macam mana is running a business kan. So town planner ni penting lah bagi saya. You kena tahu macam mana ambil balik duit. So business pun part of the planning kan. That's why kita cakap aspek ekonomi ni penting. You jangan fikir planner ni physical planner saja. That's why tak betul lah kalau kita cakap kita physical planner, bukan. Kita town planner. So town planner including physical, economic and social tau. Semua sekali. You tak boleh jadi physical planner je and then you tak tahu ekonomi kan. Tak boleh. Nanti benda semua tak berjalan. So you kena ada business mind sikit lah kan dalam physical planning juga kan. Okay. So wujudkan satu lagi kolom baru. Okay. How to collect the return kan. About the return. Macam mana return all the investment kan. Boleh So siapa nak coordinate ni kerja ni? Nanti you bagi kerja So nanti you bagi satu list satu senarai untuk cadangan ini, siapa buat apa. Contohnya introduction ni siapa buat punya, pelaksanaan siapa punya, I nak tahu semua benda ni siapa yang buat. Boleh Itu list belum hantar lagi kan. Sebab di sini ada bahagian analisis, ada bahagian cadangan, ada bahagian pelaksanaan. Siapa buat apa? Contohnya siapa jadi koordinator untuk design ke, koordinator overall ke, siapa koordinator untuk pelaksanaan ke. Okay? Buat satu senarai khas
Farah, boleh I think line you bagus sikit. Boleh doktor. No problem. Nampak ni fikir ni line lagi kuat daripada Selangor punya line ni. Kan? Dulu tu line lagi kuat kan. Orang Bandaraya kan, line kuat. Okey, tak apa. Nanti you tahu buat satu senarai, siapa buat apa. Anda tahu setiap chapter di cadangan ni, daripada introduction, analisis sampai cadangan dan pelaksanaan, siapa buat apa? Nama dia kena ada. Okey, Baru boleh. ada kan, itu kerja, nama dia kalau kita diketahui, kita masuk beri makan ni, unfair lah kan. Dia buat kerja banyak, kita makan sikit kan, kita tak tahu dia buat banyak kan. So kita nak bagi makan yang fair lah kan, to all kan. So siapa raja ni kalau kerja dia lebih, nanti masukkan nama. Oh, pelaksanaan dia pun buat kerja, cadangan dia buat kerja. Patutlah siapa volunteer tu. Pelaksanaan ni, siapa nak volunteer buat. Nama dia dimasuk. Kita Datuk saya dengan Syamira akan tengok balik. Siapa yang rajin, kerja bagus lah. Jangan tak bagus rajin dia. Rajin dia bagus lah. Kita bagi makan extra lah kan. So siapa volunteer? Boleh doktor. Okay Alright. Okay, I think itu saja daripada saya punya komen. Datuk, apa nak sebutkan sebelum Datuk nanti pukul 11 nak keluar kan? Datuk, you dah cover banyak perkara. Cuma minta student go through semua balik dia punya proposal supaya tidak ada benda-benda yang major mistake lah. okay, spelling error banyak tau, Prof. Spelling error banyak masalah. Ya, jadi sekarang maknanya we are now on the ODL mode. Jadi kita tak dapat nak check everything. Tetapi kita minta student must be very meticulous, mesti teliti, check all your spelling, check all the formatting supaya ikut standard yang baik lah ya. Especially you banyak autocorrect tau. Di industri ni belakang jadi Y balik tau. You kena check balik tau. Ya, ya. Industri dia auto correction mungkin. Dia I jadi Y balik kan. So you kena check balik. I think you kena tutupkan yang auto correction tu. Okay, ya, Prof sambut balik. Lepas itu tengok cadangan-cadangan dia, cadangan-cadangan itu you dah go through, Dr. River? Saya pun banyak kali bincang dengan mereka. I think dari segi cadangan tu nampak okey lah. Sekarang ni yang risau ni spelling error dengan presentation ada yang kurang jelas lah apa idea tu. So kena bagi nampak jelas sikit lah. Mekanisme ni akan kurang. Pelaksanaan ni memang kurang lah. Takut. Pelaksanaan ni memang lepas tu overall, saya because saya tak sempat dengar semua, dia banyak overall, dia punya presentation cadangan banyak apa? Redevelopment ke, rehabilitation ke? Certain area kat situ kita nampak macam yalah kita dah pergi gitu kan. What's the major kalau student nak tanyalah student siapa-siapa, what is your overall impression for that area dan apa you punya main strategy? Siapa boleh jawab ni? Okey cepat. Okey siapa? Oh, this is RKK, you RKK akan lihat okey. Kalau saya tanya you apa main, katalah apa contohnya kan nak to test your understanding. Apakah what are the three main issues of planning and development dekat kawasan ini? Lepas tu, bila ada three main issues, saya tanya pula what are the three main strategies to overcome, because this is RKK. RKK bukan policy statement. Dia action oriented. Jadi saya minta sebelum saya exit, nak tengok student kita faham ke tidak, saya tanya apa tiga isu yang dah duduk sini selama 2-3 bulan memahami isu ini, what are the three main issues and then what are the three main approach to solve. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab ni? Nanti Syamira di sini ke? Ada. Syamira. Ada tu. Siapa jawab ni extra point. Okey, cepat ni. Siapa ni? Yes. What are the, based on your understanding, what are the three main issues in this area? And then orang lain pelajar, what are the three main solutions to the problem? Bonus question. Fatana Rostam has left the meeting. Kenapa Fatana left? Berapa lagi? Lain tak okey tu, Prof. Lain tak okey, so dia masuk balik ya. Cepat ni, siapa? Cepat, ini bonus mark ni. Firdaus Jasmi. Dari KK lah, KK, Farah, KK. Nampak line bagus sikit, boleh? Apa idea you ni? Bagi, kalau anda tak boleh jawab soalan saya ni, ini kira susah tau. Because you dah bawa projek ni, saya walaupun tinggalkan anda, tapi saya tak lupa kawasan tu.
Jangan takut salah. Hello. Ya. Yes. Ya, apa tadi soalannya? Soalan, okey. Okey. Apakah three main issues dekat kawasan ini? Okay. Apa three main issues? Lepas tu apa dia punya three main solution? Saya bagi satu lah dulu. Sarah apa ya? Sarah ya. Satu yang kita boleh nampak dekat site tu, dia tak ada identiti. Walaupun dia dekat dengan pelabuhan, identiti urban design dia tak jelas. So bila tak jelas, investor tak nak invest dekat kawasan tu. That's why kawasan komersial dia, dia punya bangunan pun macam ada yang usang, ada yang moden, ada yang tak terurus. Macam tu lah. Okey, itu satu isu pendapat lama. Saya setuju isu itu. Okey, isu kedua, mana you kata dia tidak ada identiti. Ya. Dan menyebabkan nak develop kawasan tu difficult kan? Ya. Okey, saya setuju. Dr. Liwan setuju tak? Setuju. Okey. Akhirnya datang juga ni. Yang kedua? Yes, siapa dah cuba? Apa isu nombor tu? Cuba markah bonus ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Saya Muhammad Afifi. Muhammad Afifi, saya nampak gambar awak ni. Saya pada saya yang saya dapat tahu satu masalah macam fizikal lah, dia punya peletakan, macam dia punya land use dia, susunan tu land use dia tak teratur sangat. Macam mana? Macam mana tak teratur? Contoh macam perumahan, kawasan Afifi. perumahan tu besar. Ya, saya. Afifi. Ya. On lah video, nak tengok muka you. Afifi. Ya, saya. Please turn off video ni video. Sekejap lagi. On video bukan susah pun. Okey. Tapi awak kena dah pakai baju. Saya pakai baju. Mana gambar you saya tak nampak? Okey. Yang saya dapat yang saya dapat dekat kawasan Port Klang ni, saya nampak daripada guna tanah dia, contoh macam guna tanah kawasan perumahan, dia kawasan tu besar tapi perumahan dia sikit je, jadi dia macam penggunaan tanah tu tak maksimum, tak optimum untuk kawasan perumahan quarters kaki tangan kerajaan. Hello. Kalau isu quarters ni, you kena tengok ada isu lain tu, you nak kena tengok quarters ni provided by dia punya agency. You study tak benda tu? Tu belum. Itu ada quarters custom kan? Betul? Betul. You study tak? Kebanyakan quarters tu tanya bila rumah ini siapa provided kan, bla 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 kan? Tapi Prof, quarters tu kebanyakannya dah kosong, tak ada penghuni pun. Dan kalau itu isu besar. Jadi yang macam nak jawab persoalan itu, awak kena ada jawapan daripada agensi dia. Hak milik tanah siapa? Tanah custom ke? Tanah kementerian mana ke? Apa planning dia? You spot the right question, tapi do you provide some answers? At least kena ada jawapan. Kalau tambah pula berkata dah kosong, adakah mereka dah pindah tempat lain, adakah orang tak nak masuk pasal rumah ni dah usang, ataupun saya tak tahu apa polisi dia. And then apa planning custom dan apa pandangan kita. You see that, ini kalau nak ambil langkah agresif, kalau custom kata dia pun dah tak tahu nak buat apa tanah ni, maka sebagai planner you dah kena fikir what you want to suggest to the authority, to the state. Ini kena jawab sebelum submit. Soalan ni kena jawab. Baguslah you bawa soalan ni. You membawa saya berfikir apa masalah di sana. Jadi janganlah dalam RKK you biarkan saja macam tu. Kalau belum pergi telefon custom, tanya apa cerita kat sana, apa planning dia.
Oh. Adakah isu hak milik tanah ke dengan custom ke custom dah tak nak abandon kawasan ni ke apa ke? Tapi once you know that, okay, awak kena tahu as a planner, a student of planning, what is your group suggestion to tackle this portion of land? Okay? Okay. Nanti Dr. Oliver, Cik Syamira tolong tengokkan, do they address the question nanti? Good remarks, Afifi. Okay. Nah, itu Okay. saja. Dok. Terima kasih. Soalan lagi? Okey, saya nak tanya ni, isu dekat sana ni, bisnes dia orang ni macam hidup segan mati tak mahu. Betul ke? Tapi nampak ada kedai emas lah, ada apa lah. Ada doktor, cuma sebahagian kawasan je. Ya, hidup tak hidup? Dia punya tu. Kalau ikutkan kawasan yang dekat dengan masjid tu je yang ramai orang. Untuk kawasan perniagaan lain kurang. Jadi itu patut kena address. Okey, ini benda-benda yang kena tengok tau. Kalau kurang, apa isu dia? Saya getting excited pula nak tengok benda-benda macam ni kan. Jadi kalau Okey, itu memang Okey, Jadi apa? you Prof, kena teruskan. jadi maksudnya bila you dah kena pasti, okey, ada kawasan yang hidup, ada kawasan yang pasif. So itulah RKK. Macam mana nak improve kawasan tu? Saya pergi kawasan tu cuma sekali tau, tapi balik dalam kepala saya sampai hari ni ingat lagi apakah isu dia. Itulah planner, observant. Bila dah nampak, okay, you all kena buat lah. Okay. Kalau you jadi planner besok, you nak buat apa kat sini? Sebenarnya kawasan tu macam kalau dibiarkan terus, dia akan jadi deserted area. Kawasan ni akan terus usang dan usang. Okey, tapi kalau you tengok dekat Melaka ada satu kawasan yang usang tapi dia masih hidup lagi dekat sekitar dipanggil kawasan Jalan Bendahara, dekat kawasan yang Little India and then ada Chinese Road dekat sana. Walaupun bangunan dia not well maintained, the business keep running. Atau itu di Melaka because dia ada population keliling. Di sini, do they have population keliling to support the business? Kalau you nak expect orang luar datang, tak ramai lah kecuali dia ada high-end product yang orang akan datang. Jadi you kena tengok. You compare tu macam Bandar Kelang lama, masih hidup juga lagi sikit-sikit. Kedai-kedai kain dekat sana masih jalan lagi walaupun bisnes dia tak sebaik dulu, they still have business. Tetapi di sini kawasan pelabuhan ada tak? Ini yang RKK student should address. Prof, I nampak cadangan mereka mungkin sudah ada, tapi mereka ni tak letak isu ni. Mereka ni semua problem masalah kecil-kecil tu. Itu ni I minta mereka buat satu slide overall punya SWOT tu. Dia kena selesaikan yang besar. Actually Prof saya tolong mereka ni macam mana fikirkan overall isu tu. Patutnya overall isu mereka memang tak highlight tau. Mereka semua highlight masalah kecil-kecil. Infrastruktur lah, banjir lah, itu semua kecil-kecil. Overall itu mungkin itu kekurangan. Overall kena tahu, because orang akan nampak overall dulu. Yang lain tu akan datang kemudian untuk backup kan? Student saya tahu so itu overall so analisis you kena buat satu, baru nampak you punya halat tuju utama tu. Ya. Memang mereka cadangkan macam-macam lah, macam mana pagi kawasan tak menarik itu semua. So itu I think akan menjawab soalan isu tu sebenarnya. Macam mana menarik orang masuk balik kan. And then Prof baru sebut satu isu bagus tau, iaitu penduduk kurang tau. So you all punya perumahan ni penting tau, kena highlight. Macam mana tarik orang masuk balik ke kawasan kajian ni supaya ada penumpang, ada resident. Ada resident penting. Kalau without the resident, ekonomi tak berjalan kan. Saya sebut pasal begini kebetulan saya sekarang terlibat dengan bantahan awam di BKL. Jadi sesekali saya pergi sana, jadi saya update my current issue based on my KL di BKL government. Okey, macam baru ni. Kes terbaru last week saya chair the session. Yang datang ni peniaga-peniaga daripada Selangor. Dia sangat risau apa? Population are moving away from KL city centre to kawasan nearby. Jadi dia takut bisnes dia mati.
Ini Sogo tu yang datang ni, dia punya big boss. Dia worry kalau kita KL terus plan lancang keluar, akhirnya Sogo juga akan mati seperti matinya Globe dan lain-lain. Okay, on the same argument, jadi itu yang saya kata isu besar ialah population. Do the people business, do the business or not there? Jadi tolong fikirkanlah ya. Mana tak risau Dr. Oliver? Okey, sekarang dia kata penduduk tak ramai. Custom moving away. Tanah kosong. Jadi dia akan jadi macam no man's land lah later on. Besok lama-lama nanti jadi Rohingya datang, Bangladesh datang, jadi pasar selayang. Tapi takkanlah jadi sampai macam tu. Tapi you dah sebab itu dekat situ pun ramai penduduk asing. Lepas tu kalau penduduk asing, you kena ingat pengalaman saya duduk di Gombak kan, di Gombak dulu. Bila ada saja Indonesian community yang ramai, mereka akan membuat sub-community. Dan mereka ni jenis tak maintain environment. Tapi dia adalah, you dengarkan fenomena sekarang di Malaysia, orang Aceh ni rajin berniaga. Tapi dia berniaga, dia tak jaga kebersihan. Tapi dia berniaga, bisnes dia hidup. Adakah you nak allow that kind of thing berlaku dekat Kelang? You kena kenal, dia waktu tribes mana. Kalau Aceh, dia suka berniaga. Jadi, I don't have the detail. Saya boleh faham isu, tapi tengok apa isu dekat sana. Nampak macam kotor, tak maintain, ada kedai-kedai yang grocery yang tak maintain tu, siapa pemilik dia? Dulu saya minta you tanya. Tapi kalau ada orang Indonesia keliling, the grocery center akan berkembang. Itu confirm. Sila-sila besar dia buat mini Indonesia, mini Rohingya, mini Bangla. Adakah itu berlaku di sana atau tidak? Saya tak pasti. Tapi you tengok the possibility. Okay? Itu sajalah komen saya yang utama. Okay, siapa nak respon sikit kepada Datuk punya komen? Sebab saya lagi 5 minit, lepas tu saya terpaksa ada meeting lain ya. Siapa nak respon sikit cepat? Baru Datuk nampak you faham ni. Siapa nak respon sikit? Kita baru tahu Ifang tak faham tu. Ya, betul. Diam terus pula. Tak ada. Tak beranilah respon pula. Itu leadership tau. Mana tak berani sebut ni, tak ada leadership lah tu. Bahaya macam ni kan. Nanti sudah nak jadi planner macam mana? Laki berapa bulan nak kerja lah. Betul. Tak ada? Hello. Doktor. You lagi. Okay. Masa kami dekat site tu, sebelum sembahyang Jumaat tu, saya ada nampak macam masalah sosial kat situ, ramai orang miskin. Okay. Dia macam dekat depan masjid tu, sebelum sembahyang ada ramailah peminta sedekah. Yang itu you tengok kadang-kadang dia macam masjid India. Memang ada satu sindiket yang bawa. Jadi kita tak tahu, yang tu you patut you kena tahu dulu. Adakah ini sindiket yang bawa ataupun apa? You know why? Sebab ada satu cultural issue. Kalau orang kampung, dia memang suka sedekah, walaupun orang tu yang datang tu sedikit, dia akan sedekah bagi sikit-sikit, RM1, RM1 macam tu juga. Tapi tak semestinya mereka tu ada penduduk di situ. Saya pergi Sarawak pun dulu, saya ada program kat sana, saya tengok dekat masjid besar tu, bahawa saya kata serius ni, a group of campuran lah, macam style-style rupa India, Pakistan semua minta sedekah, mamak India Muslim. Dia not local, dia datang dari mana-mana kita tak tahu. Tapi yang you boleh observe masa sembahyang Jumaat, ada tak kumpulan yang nampak wajah-wajah foreigner, pendatang-pendatang kat situ? Dia muka dia macam lebih kurang macam pendatang. Tapi Dan ada yang itu setengahnya muka macam orang tempatan. Okey, yang tempatan tu kena tengok isu dia. Bagus, hari ni Afifi dapat markah bonus ya. Respon aktif bagus.
Orang KK soal left lah? Line dia tak bagus ke? Orang KK soal left? Belum masih di sini doktor. Okay, ada lagi Ya, ada lagi. Okay, so apa lagi ke? Siapa nak bincang apa ke? So boleh Taiki macam tato sepuluh itu bagus. Maksudnya overall issue ni kena summarize dulu. Lepas tu, you punya concept ni kena relate to the overall issue tu. Maksudnya you punya concept ni dapat selesaikan overall issue tu. Itu structural punya idea lah kena ada. Jangan terus fikir detail je. Sebelum fikir detail, overall concept ni patutnya kena cerita macam mana overall concept ni can solve the overall issue tu. Seperti you cakap, perumahan tak cukup ke, low income ke, apa lagi kan, kawasan tanah terbiar ke sebagainya. Maksudnya you punya proposal overall ni memang akan selesai kawasan tanah terbiar, low income, inadequate housing area ke dan sebagainya ataupun kedai abandon sebagainya. Itu kena cerita tau. Itu maksudnya overall dulu. Sebelum fikir tiga cadangan kan. Overall detail idea itu, konsep itu kena cerita sebenarnya. How your main idea ni solve the main issue kan. Itu yang penting tau. Okay, boleh Okay. Boleh doktor, boleh. Boleh doktor. Prof sudah left Belum ada lagi. Ada lagi Okay. So, siapa lagi tanya lagi apa kah? Semua betul ke? Boleh faham ni? So, 10 Ogos ni submit laporan cadangan baru dengan grammar ketika error kena selesai bahasa Melayu semua lah. Bahasa Inggeris keluar, bahasa Inggeris tu kena tukar lah. Macam utility tu kalau belakang jadi Y tu semua kena tukar balik lah kan. Seperti autocorrect kan, kena tukar balik kan. Okay, and then flow tadi macam Tato sebut itu, main idea kan, main issue tu kena masuk dalam juga kan. Sebelum detail punya cadangan. Okey, pelaksanaan tadi aturan jawab saya, dia cakap dia sudah cadangkan jawatan kuasa. Tapi tak masuk report lagi kan. Syakira Hassan ni. Dia cakap sudah masukkan 2 cadangan jawatan kuasa itu. Ada ke masuk mana? Tak nampak pun laporan? Ada Di mana? Di depan ke di belakang sekali? Syakira ni, dia line tak bagus belakang sekali. Nampak tak ada pun pasal jawatan kuasa kan ada ke? Oh, okey. Akhir sekali Oh, last page tu. Okey, siapa lah tanya apa lagi kepada Tato dengan saya ke, dengan Syamira ke? Cepat, apa lagi nak bincang? Ya, sila kalau ada apa-apa. Apa nak bincang ke? Tak ada. Okey. You cadangkan overall ni adalah satu jawatan kuasa khas kan untuk AKK. Okey, ahlinya siapa? Pengurusi bersama sebagainya kan. Okey. Tapi macam mana, apa fungsi dia sebenarnya? You mungkin tak cukup jelas kan. Fungsi di sini ni general punya fungsi tau. Mungkin you kena masukkan fungsi terperinci ni. Macam tadi saya sebut itu. Kan? Termasuk pelaburan ke? Kalau investment siapa nak in charge? Dia ke? And then macam mana dia mekanisme ambil balik duit itu semua. You sini masuk ni semua jabatan kerajaan besar kan. Yang fizikal tau. You tak masukkan contohnya pelaksanaan. MPK dia ada unit pelaksanaan kan. You tak masuk kan. Pelaksanaan tu dia beri license untuk orang berniaga kan. Termasuk juga dia collect money for the advertisement kan dan sebagainya. Itu kena masuk tau. That's why jangan melibatkan organisasi yang besar saja. Termasuk dalam MPK tu apa unit kena masuk. Pelaksanaan ke, kejuruteraan ke, kesihatan kena masuk supaya banyak cadangkan makanan ke, aktiviti apa kan, itu melibatkan kesihatan. Ada unit kesihatan kan di Jabatan Kesihatan di Awam, Jabatan Kesihatan Awam kan di bawah MPK kan. So itu kena masuk juga. So kaji balik apa yang cadangkan, siapa kena masuk dalam jawatan kuasa ini. Tak apa peranan mereka supaya projek ini boleh berjalan dengan sihat, tak ada masalah, dan macam mana memasukkan investor punya hal, and then investor macam mana ambil balik duit itu. Itu satu mungkin mekanisme kena fikirkan. Okay. Ini letak, ini actually more to management kan. Maksudnya, I think ini terlalu general lah. Jabatan Teknikal lah, Plan Malaysia. Ini macam KM punya
jabatan berkaitan dengan KM kan, kepala merancang kan. I think tak berapa sesuai dengan pelaksanaan ini. Contohnya PTG, apa peranan dia dalam pelaksanaan ni? Ataupun kelulusan. Kena fikirkan ni. Ahli masuk UPenn ni, apa dia punya tanggungjawab? Kan? So you kena nampak sikit lah kan. Mengapa dia masukkan UPenn contoh ni? Mengapa masukkan pejabat tanah? And then kerja raya, CPS, sebagainya. Ini macam KM punya jabatan teknikal kan. Tapi untuk pelaksanaan ni, siapa yang masuk? Bagi saya mungkin lagi penting seperti jabatan pelaksanaan, jabatan kesihatan awam, itu mungkin lagi penting tau. Okey, mungkin jabatan yang buat itu apa nama di bawah MPK, dia ada apa local agenda 21 punya. Dia buat aktiviti bersama dengan orang awam kan. Itu yang lagi penting tau. Daripada jabatan kerajaan persekutuan negeri yang tinggi-tinggi ni, dia lebih kepada policy making tau. Untuk pelaksanaan ni macam susah sikit lah kan. Ini sebab ini projek bawah local government MPK punya. So you kena membuatkan unit-unit jabatan di bawah MPK tu lagi penting. Seperti jabatan di bawah MPK tu lagi penting daripada negeri punya. Sebab negeri punya masing-masing ada projek sendiri. Takut dia bukan ada komitmen sangat dekat Pelabuhan Kelang kan. So boleh ubah soal sikit. Fikirkan jabatan di bawah MPK tu apa yang penting dah masuk. Nanti apa peranan dia supaya projek itu berjalan. I think main player masih MPK. Kerajaan negeri Kesihatan Persekutuan ni dia tolong je. Dia tak akan aktifnya buat kerja di sini. Kan? Masing-masing ada kerja sendiri. So kena aktifkan unit ataupun jabatan kuasa ataupun jabatan di bawah MPK sendiri. Boleh And then masukkan private sector tu. Kan? Private sector ni penting ni. Seperti apa? Dewan Perniagaan Melayu ke, Dewan Perniagaan India ke, apa itu kena masuk tau. And then macam mana kerja sama dengan mereka ni menghitungkan aktiviti bisnes kan. Boleh Kena masukkan private sector, jangan kerajaan saja kan. Ataupun negeri saja. Kena masukkan local government and then private sector. Nanti apa peranan dia kena sebut dengan terperinci sikit lah. Okay pelaksanaan ni apa Syakira kan tadi dia ada sebut sikit kan. Okay, semua sudah okay? Kau semua sudah okay? Sudah pukul 11? 1 minit? Nanti Prof, kau semua okay? So far okay, Doktor. Kau perbaikan tau. Baik, Alhamdulillah. Sebelum okay, Okey, saya ucap terima kasih atas semua dan mohon maaflah saya dapat beri feedback sekali-sekali saja. Tapi I do follow all the discussion in our studio group. Hari ni memang saya minta jadual saya dikosongkan dan luckily tidak ada meeting di luar. Ini pun saya nak kena pergi Shah Alam. Saya di Bandar Aztec. Jadi hari ini saya memang khususkan untuk bertemu dengan anda bila Dr. Oliver kata okey atau tidak, saya kata that's good lah. So all the best. Masing-masing kena buat yang terbaik. Itu saja ya, baik. Terima kasih. Okey, I think itu sajalah untuk semua. So, okey semua sudah selesai. So, perbaikan sajalah. Okey Okey. So saja. Okay, Doktor, Prof. Thank you. Terima kasih. Any problem, highlight in the WhatsApp group lah. So 10 Ogos. Ya, thank you. So selepas pagi tu upload balik dekat website kita sembang dekat website saja Datuk Kita pakai website saja tau Datuk. Okey. Datuk ada akses tu website tu ada kan? Boleh nanti kan? bagi balik semula nanti. You share balik sudah share balik dekat WhatsApp group. Share semula ya. Okey. Okay, thank you. See you, bye. Okay, thank you. Terima kasih, Miss. Okay, thank you. Thank you. Thank you.